Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan cabaran yang dihadapi oleh pekerja dan majikan di sektor informal. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Hilmin binti Al-Habib, Liveti Christine Weber, Siti Farah Nabila Abdul Razak, Airolina binti Julius, dan Nurul Padilla binti Arifin. Konsep sektor tidak formal telah mula digunakan sejak tahun 1960-an oleh ahli antropologi sosial yang membuat kajian ke atas aktiviti ekonomi penduduk bandar di negara yang dianggap sebagai mundur oleh Prasarjana Barat. Sektor tidak formal merujuk kepada bahagian ekonomi yang tidak dikawal dan tidak mempunyai perlindungan undang-undang yang mencukupi. Ini selalunya termasuk kerja yang dijalankan oleh individu atau kumpulan kecil tanpa adanya kontrak rasmi ataupun keselamatan sosial. Sektor tidak formal ini juga meliputi pelbagai aktiviti ekonomi daripada peniaga jalanan, penjaga rumah sehinggalah kepada kerja pembinaan yang dijalankan oleh buruh harian. Saya akan menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi pekerja di sektor informal. Cabaran yang pertama adalah kekurangan perlindungan sosial. Apa itu perlindungan sosial? Perlindungan sosial merupakan dasar-dasar yang dibentuk oleh kerajaan untuk melindungi pekerja daripada risiko sosial dan ekonomi bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia bertujuan untuk memberikan jaminan kestabilan ekonomi, perlindungan kesihatan dan kesejahteraan sosial kepada setiap individu yang merangkumi perlindungan terhadap risiko seperti kemiskinan, penyakit dan kecacatan. Perlindungan sosial ini termasuk dalam elemen insurans, program pencen, jaminan kesihatan dan bantuan sosial. Cabaran yang dihadapi pekerja di sektor informal adalah dari segi tidak ada insurans kesihatan. Pekerja dalam sektor informal tidak mempunyai akses kepada insurans kesihatan. Mereka perlu menanggung kos rawatan kesihatan yang tinggi secara sendiri seperti ubat-ubatan. Dan ia menjadi beban kewangan yang besar kepada pekerja di sektor informal jika mereka menghadapi penyakit yang serius atau mengalami kecederaan yang parah. Cabaran yang kedua adalah tidak ada jaminan sosial. Pekerja di sektor informal juga tidak mempunyai akses jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecacatan. Oleh hal yang demikian, mereka tidak mempunyai jaminan keselamatan kewangan bagi melindungi mereka jika berlaku peristiwa yang tidak diingini. Sekiranya tiada jaminan hari tua seperti KWSP, pekerja di sektor informal akan mengalami ketidakpastian kewangan ketika mencapai usia tua. Selain itu, sekiranya pekerja di sektor informal meninggal dunia, tanpa akses jaminan kematian, keluarga mereka tidak dapat bantuan kewangan dan menghadapi masalah kewangan. Seterusnya, cabaran yang terakhir adalah tidak ada dana pencen. Pekerja di sektor informal juga tidak memiliki dana pencen pada usia tua mereka. Jadi mereka perlu bekerja sehingga mereka tua bagi meneruskan kehidupan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya sambung part yang selanjutnya dalam cabaran yang dihadapi oleh pekerja di sektor informal. Ketidakstabilan pekerjaan juga antara cabaran yang dihadapi oleh pekerja informal. Hal ini demikian berlaku kerana pekerja di sektor informal selalunya tidak mempunyai kontrak pekerjaan yang stabil atau kukuh. Maka sekiranya pekerja tidak mempunyai kontrak pekerjaan, sudah tentu mereka berkemungkinan besar akan diberhentikan kerja secara tiba-tiba, iaitu tanpa notis dan sememangnya cenderung untuk kehilangan pekerjaan. Di samping itu juga, cabaran pekerja di sektor informal adalah ketidakpastian pendapatan. Pekerja di sektor informal hanya bergantung kepada pekerjaan harian dan pendapatan tidak begitu tinggi, di mana kadang pendapatan kurang, kadang lebih tapi tidak begitu banyak perbezaan. Sebagai contoh, gerai-gerai kecil, kedai makanan kecil-kecilan dan sebagainya. Jadi bos-bos kecil yang mempunyai gerai-gerai kecil ini tidak mampu membuat perkiraan pendapatan yang kukuh dalam sebulan sekaligus tidak dapat membayar gaji pekerjanya walaupun pekerja itu hanya seorang sahaja. Maka sudah tentu perniagaan kecilnya itu akan bankrupt dan terpaksa ditutup. Seterusnya, saya akan bentangkan berkaitan dengan cabaran majikan di sektor informal. Antara cabarannya ialah ketidakpastian pendapatan. Hal ini bermaksud, majikan mungkin menghadapi kesukaran dalam mengekalkan pendapatan yang stabil kerana kegiatan atau pekerjaan di sektor informal berubah-ubah serta dipengaruhi oleh faktor luaran. Faktor luaran yang saya maksudkan adalah merujuk kepada keadaan di luar kawalan majikan. Sebagai contoh,
perubahan ekonomi negara, undang-undang atau peraturan, dan permintaan pasaran. Semua ini boleh memberi kesan kepada prestasi keuangan dan sekaligus mencipta ketidakpastian pendapatan majikan di sektor informal. Cabaran yang kedua adalah kesukaran majikan untuk mendapatkan pekerja berkemahiran. Terdapat beberapa faktor disebabkan hal tersebut, termasuklah ketidakwujudan sistem pelatihan formal. Biasanya, sektor informal kurang berstruktur dan tidak mempunyai sistem pelatihan formal seperti yang terdapat dalam sektor formal. Pekerja mungkin kurang terdedah kepada peluang pembelajaran formal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. Selain itu, kurangnya pengiktirafan kelayakan. Kemahiran pekerja dalam sektor informal mungkin tidak secara rasmi dan diiktiraf sebagai kelayakan yang boleh menyulitkan proses pemilihan pekerja berkemahiran. Kesukaran ini mencipta cabaran bagi majikan dalam mencari pekerja yang mempunyai keperluan dan berkemahiran sesuai untuk menjalankan perniagaan mereka dalam persekitaran yang mungkin kurang terstruktur. Itu sahaja daripada saya teruskan dengan rakan pembentang yang lain. Selain itu, cabaran majikan dalam sektor informal adalah akses kepada pasaran dan pengiklanan. Hal ini kerana majikan dalam sektor informal menghadapi cabaran untuk mendapatkan akses kepada pasaran yang sesuai dengan produk atau perkhidmatan mereka. Ini boleh disebabkan oleh kekangan kewangan untuk memasarkan produk, kurangnya rangkaian hubungan perniagaan serta kurangnya keupayaan merangka strategi untuk pemasaran yang lebih efektif. Di samping itu, pengurusan kos pengiklanan dan promosi juga menjadi beban yang berat, terutamanya bagi majikan yang kecil atau sederhana dalam sektor informal ini. Majikan akan menghadapi kesukaran dalam membayar pengiklanan produk mereka kerana kos pengiklanan ini memerlukan kos yang agak tinggi. Akhir sekali, memberi perlindungan sosial pekerja juga merupakan salah satu cabaran majikan dalam sektor informal. Perlindungan sosial adalah perkara penting yang harus dituntut kepada majikan agar menjaga hak-hak pekerja itu sendiri. Namun, dalam sektor informal ini, majikan sukar untuk memenuhi keperluan pekerja tersebut yang secara tidak langsung memberi cabaran kepada majikan sektor informal itu. Kesukaran majikan sektor informal dalam memenuhi keperluan perlindungan sosial pekerja adalah disebabkan pendapatan majikan yang tidak menentu setiap bulan sehingga majikan tidak dapat menanggung kos-kos tertentu seperti kos keselamatan dan juga kos kesihatan pekerja itu sendiri. Hal ini telah menyebabkan keselamatan dan kesihatan pekerja itu terabai. Kesimpulannya, sektor tidak formal seringkali dikaitkan dengan ekonomi bayangan di mana cukai atau peraturan diabaikan. Namun begitu, sektor tidak formal juga memainkan peranan yang penting dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat di pelbagai negara, terutamanya di negara yang membangun, yang mana sektor tidak formal boleh menjadi pilihan utama apabila peluang pekerjaan sektor formal sukar untuk dicapai. Akhir sekali, keadaan ini membuktikan bahawa sektor tidak formal masih mampu untuk terus bertahan meskipun menghadapi pelbagai cabaran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.